Assalamualaikum. Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Nama saya Nisa K akan menemani anda selama 1 jam ini. Nisa nak ingatkan kepada semua yang menonton kami di rumah agar kekal menjaga SOP dan peraturan yang telah ditetapkan. Jangan lupa untuk pakai pelitup muka di mana sahaja anda berada. Kalau keluar tu jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, kalau boleh lebih, dan kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun atau gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu. Baiklah adik-adik di rumah, murid-murid semua, apa agaknya yang sama-sama kita nak pelajari hari ini? Sebelum itu, jom kita nak berkenalan dengan guru yang akan bersama-sama dengan kita. Kita tonton profil mereka. Baiklah murid-murid di rumah, adik-adik tahap 1 kita ada Cikgu Siti Nur Fatihah dari SK Sultan Hishamuddin Alam Shah Kuala Lumpur, dan kita ada Cikgu Syahrul Hisham dari SK Taman Melati Kuala Lumpur. Apa khabar cikgu-cikgu? Baik. Alhamdulillah. Selamat datang ke Didik TV. Baik. Tapi rasanya Cikgu Hisham dan Cikgu Siti dah biasa dah dekat sini, betul? Betul lah. Adalah berapa kali murid-murid di rumah semuanya ingat. Saya ingatlah cikgu ni. Satu lagi mata pelajaran yang kita nak pelajari hari ini iaitu pendidikan seni visual. Sebelum kita mulakan apa-apa aktiviti murid-murid, Nisa nak jemput cikgu-cikgu kita terlebih dahulu untuk sanitasi tangan. Kita mulakan dengan Cikgu Siti. Silakan cikgu. Kemudian Cikgu Hisham dan Nisa ada pembasmi kuman yang bersaiz poket di tangan Nisa bagi mengekalkan penjarakan fizikal di antara kami. Sekarang ni murid-murid di rumah nampaknya adik-adik dah sedia. Wah, mereka dah sedialah cikgu. Apa yang sama-sama kita nak pelajari hari ini cikgu? Okey, Nisa, hari ini kita akan belajar pendidikan seni visual iaitu bidang mengenal craft tradisional. Wah. Okey, craft tradisional yang kita belajar pada hari ini ialah batik. Macam baju yang Cikgu Hisham pakai. Ya, macam cikgu. baju yang Cikgu Hisham pakai tadi. Okey Nisa, Ya. kita kenapa tadi ada macam gimmick? Cikgu, ada seorang penjual tu tengah berniaga. Apa yang Nisa tadi? Saya rasa saya tahu. Tadi situasinya macam di Terengganu. Alah, rindulah pula nak pergi Terengganu, cikgu-cikgu. Apa yang berlaku tu tadi? Macam mana tahu dekat tu dekat Terengganu? Oh, sebab kalau masa kecil-kecil dulu, mak saya suka bawa keluarga pergi Terengganu. Kami akan beli batik dan barangan kraft yang lain, cikgu. Okey, memang Nisa tahu macam Nisa sebut tadi, negeri yang terkenal dengan batik ialah negeri mana ya Cikgu Hisham? Negeri Terengganu dan Kelantan. Ya, Pantai Timur ya Cikgu Pantai Hisham? Timur, ya. Pantai Timur. Nisa, cikgu nak terangkan sedikit iaitu apa yang kita akan belajar pada hari ini. Baik. Iaitu batik, di mana kita akan tekankan bahasa seni iaitu unsur seni dan prinsip rekaan. Okey. Antara unsur seni yang kita akan belajar ialah warna dan rupa. Okey, kita ulang. Warna dan rupa. Manakala prinsip rekaan yang kita akan belajar ialah keseimbangan dan kesatuan. Sekali lagi murid-murid rumah, keseimbangan dan kesatuan. Betul cikgu? Betul, tapi kita akan terangkan dengan lebih lanjut dengan contohnya sekali untuk slot-slot yang seterusnya. Jadi murid kat rumah perlu sentiasa berada di depan TV sehingga akhir rancangan. Wah, saya tak sabar-sabarlah Cikgu Hisham. Ada apa-apa yang cikgu nak tambah bagi murid-murid di rumah semua bersedia untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini? Saya nampak kan dekat hadapan ni macam-macam karya batik kan? Betul. Antara ni ini adalah cara antara karya batik yang kita paparkan. Ada banyak lagi di hadapan ini menggunakan pelbagai jenis motif. Antaranya adalah motif apa ya Cikgu Syam? Motif geometri, ada motif flora dan fauna. Tahu tak apa flora, fauna, geometri itu macam mana? Kalau yang Cikgu Siti pegang ni, flora ke fauna Cikgu Syam? Ini
flora. Flora. Ni Sebab dia bunga ya Cikgu bunga Syam. tumbuh-tumbuhan kita sebut sebagai flora. Kalau di tangan saya ni Cikgu Syam? Kalau ini geometri. Geometri. Dan juga Saya rasa ada flora. elemen flora Flora juga pun ada Cikgu. juga. Sebab mungkin ada macam bentuk daun yang melengkuk-lengkuk macam ni Cikgu. Betul. Baiklah. Okey Nisa, kita nak pesan dekat murid untuk sediakan bahan-bahan Baik. untuk sama-sama kita hasilkan karya batik pada hari ini. Baik Cikgu. Jadi saya tengok dekat sini, batik ni bukan saja dia boleh dalam bentuk frame macam ni kan. Betul, betul. Boleh juga jadi baju. Betul. Dekat Atas kampung. kain, atas atas kain, kertas. betul. Macam pakaian Cikgu Hisham, dia Ya. hasilkan batik kemudian terus dijadikan pakaian. Ataupun sebelah Kak Nisa, tengok tu ada karya besar. Yang kita boleh gantung dekat dinding kat rumah untuk hiasan dinding. Cantik. Cantik kan? Cikgu, kalau saya pergi ke sekolah, setiap hari Khamis, Nisa selalu lihat cikgu-cikgu di sekolah pakai busana yang bertemakan ataupun bercorak batik. Betul tu Nisa. Kita akan memperagakan pakaian batik pada setiap hari Khamis seperti yang dikatakan oleh Nisa. Baiklah, kita nak beri sedikit masa untuk murid-murid di rumah bagi bersedia untuk sesi pembelajaran kita pada kali ini. Jom kita nak berhenti rehat seketika. Adik-adik di rumah, jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini di slot tahap 1 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah murid-murid? Pada masa dahulu, masyarakat Melayu dikatakan menggunakan ubi kentang sebagai alat pengecap untuk menghasilkan kain batik. Kini, ia telah diusahakan dengan menggunakan alatan moden. Kainlah batik, kain batik. Kembali kita ke Didik TV KPM bagi slot tahap 1 untuk mata pelajaran pendidikan seni visual. Dan tajuk kita hari ini ialah batik. Sebab tu dekat tangan Kak Nisa sekarang, murid-murid ada kain batik. Kita bersama-sama dengan Cikgu Siti dan Cikgu Hisham. Saya nampak murid-murid di rumah semua dah bersedia lah Cikgu. Jadi jom kita teruskan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey, Nisa, kita nak terangkan murid di rumah iaitu teknik resist yang akan kita gunakan untuk menghasilkan karya menggunakan kaedah batik. Baik. Okey, sekarang cikgu nak terangkan apa yang dimaksudkan dengan resist. Baik. Resist ialah menggambar yang dihasilkan dari warna basah dan contengan lilin. Kita gunakan lilin untuk menutup permukaan kertas atau kain. Okey Nisa, saya cikgu juga nak terangkan tentang beberapa motif yang terdapat pada batik. Antaranya seperti yang Cikgu Hisham cakap tadilah, ada motif flora, ada motif fauna, ada geometri. Okey, kita tengok dekat paparan belakang. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks Pendidikan Seni Visual tahun 1. Okey, untuk motif bunga kita boleh tengok contoh motif bunga, iaitu bunga mawar. Seterusnya motif rama-rama. Itu adalah fauna. Seterusnya kita tengok dekat kat bawah tu adalah motif pucuk rebung. Pucuk rebung. Pucuk rebung. Rebung itu adalah sebelum menjadi buluh, jadi rebung dulu. Macam tunas dia lah Cikgu. Ya betul. Tunas buluh tu semasa dia nak membesar dia jadi rebung dulu. Jadi bentuknya bersegi di hujung. Okey, kalau kita tengok cikgu ada kain batik yang sebenar. Okey, kalau batik ni sebenarnya dibeli di Kuala Terengganu. Okey, cikgu pegang Okey, kat mana ada motif pucuk rebung? Saya tahu, Mana? Pucuk rebung dekat yang macam yang tajam tu. Sini. Yang situ. Ya, cikgu. Sini ke sini? Yang warna hitam. Yang ni. Okey, pandai. Betul. Yeay. Tahniah. Hebat betul Nisa kan Cikgu Hisham kan? Okey, cikgu nak tanya, selain daripada motif pucuk rebung, motif apa yang ada Nisa? Saya nampak banyak motif flora sebab ada bunga, ada daun. Oh, pandainya. Betul, cikgu? Hebat Yeay. sangat. Cikgu harap murid-murid di rumah pun dapat pergi ke bilik, ambil kain batik mak awak, kemudian boleh tengok motif apa yang terdapat pada kain batik ibu awak. Baik. Saya nampak murid-murid di rumah semua, cikgu, saya tahu. Mereka semua dapat menjawab dengan betul. Jadi, tahniah. Ya, tahniah.
hebat. Okey Wah, Nisa. Sekarang ni Nisa nak tak belajar macam mana nak menghasilkan batik? Mestilah. Tapi Cikgu Hisham bantu Nisa boleh? Boleh. Tapi Ya. sebelum tu Nisa, cikgu nak terangkan ada pelbagai jenis batik. Ya. Ada batik blok, ada batik canting. Tapi hari ini kita akan belajar batik canting. Tapi kita akan teruskan dengan proses penghasilan karya batik canting dulu. Baik. Di Okey, hadapan baik. kita ni ada satu kotak. Ada apa ni Cikgu Hisham? Sebelum kita pergi kepada proses, kita mesti tahu bahan-bahannya dahulu. Ya. Alat apa kita nak gunakan untuk hasilkan batik canting. Ya. Okey, batik canting. Kenapa nama dia batik canting? Alat yang digunakan ialah ini dia alatnya. Pencanting. Okey, pencanting ni. Okey, ini alat canting. Baik. Okey, kita terangkan alat dulu tau. Baik. Okey, ni alat apa ni canting nama dia. Kemudian kita perlukan kain. Kain. Okey, kain kapas lah. betul. Kain kapas. Kemudian kita perlukan warna. Warna. Tidak dilupakan Cikgu Syam, lilin. Lilin. Tapi lilin tersebut perlu dicairkan. Okey, teruskan. Okey, baik. Lilin yang dicairkan itu tadi Baik. perlu dimasukkan ke dalam corong dekat pencanting ni. Dekat Baik. atas ni ada lubang dia. Masukkan dekat sini. Ya. Kenapa kena cairkan? Kalau tak cairkan, dia tak mengalir lah nanti dekat hujung ni. Okey, kemudian kain ini pula akan diletakkan pada pemidang. Pemidang. Okey, contohnya sebagaimana yang murid-murid boleh nampak ni. Ya. Okey, dekat sini dia ada macam bingkai. betul, Bidang dia cikgu. lebih mudah kita panggil bingkai lah. Okey, yang dibuat daripada kayu. Kita lekatkan dekat sini bagi dia tegang supaya senang kita nak buat lakaran nanti. Betul. Okey. Jadi lakaran ni dibuat menggunakan canting ni. Canting. Okey, dalam dia ada cairan lilin panas tu. Kena hati-hati masa gunakan canting ni sebab panas Betul. lilin dia. Okey. Kena buat lakaran dekat sini. Okey, berhati-hati. Dan Okey. ikut je. Ikut je. Lakaran kita tadi tu. Lakaran awal kita boleh menggunakan pensel tak Cikgu Syam? Okey, bagi yang percubaan mula-mula nak buat kan, baru nak belajar, kita boleh gunakan pensel. Tetapi kalau boleh jangan terang sangat pensel tu. Nanti takut nampak terang sangat pensel tak cantik pula. Jadi kalau macam dah mahir, awak boleh gunakan canting ni terus untuk buat lakaran. Wah, tak perlu lakar guna pensel cikgu ya. Mesti boleh buat. Kalau dah mahir. Untuk permulaan ni, mungkin murid-murid di rumah saya ada idea nak lukis bunga atau nak lukis daun. Jadi lakarkan dengan perlahan saja di atas kain tersebut. Contohnya, dapat corak ataupun motif fauna. Dekat kain Nisa ni ada corak ikan cikgu. Okey, Nisa, kita panggil rupa. Rupa. Itu adalah, kan tadi kita tekankan bahasa seni rupa dan warna. Warna. Sekarang ni Nisa sebut berkaitan dengan rupa. Ya. Rupa fauna. Rupa fauna. Iaitu ikan di lautan. Baik. Okey. Kalau macam dekat Cikgu Hisham, rupa fauna juga, iaitu burung hantu. Tapi ada juga beberapa rupa flora di dalam rupa tersebutlah. Okey Cikgu Hisham, kita nak bagi tahu murid dekat rumah dan Kak Nisa, kenapa kita menggunakan lilin? Untuk apa tujuan lilin digunakan? Okey, sebagaimana yang Cikgu Siti dah terangkan tadi, dia untuk menghalang warna meresap ke tempat lain. Sebab tu kita halang warna tu dengan menggunakan lilin. Untuk menutup permukaan tu lah. Permukaan tu. Sebab lilin dengan warna dia tak boleh bercampur. Okey, betul. Betul tu Cikgu Hisham, Cikgu Siti, saya nampak bila kita gunakan lilin, lilin tu menjadi umpamanya macam garis luar. Ya, betul. Kalau kita warna kat dalam tu, warnanya takkan keluar lagi. Betul. Maksudnya kita boleh asingkan warna. Okey, kita cakap saja kita tak buat, kita tak tahu, betul tak Nisa? Okey, Cikgu Hisham, bolehlah kita tunjuk dekat murid semua dan kita ajak Kak Nisa untuk hasilkan batik canting sama-sama. Boleh, jom. Saya tak sabar-sabarlah nak buat cikgu. Apa melengahkan masa, mari kita buat. Okey. Jom. Nisa dah ada bingkai batik satu, itu Nisa punya. Ini palet. Baik. Kita letakkan warna. Okey, jadi kita perlukan warna tadi. Pilih warna apa yang kita mahu. Baik. Okey. Okey, boleh ambil warna dekat sini. Saya nak pilih warna apa ya? Murid-murid boleh dapatkan palet plastik seperti ini. Banyak ada di kedai-kedai dan kita akan letakkan warna di dalam palet kita ni. Saya nak pilih, saya ada warna apa ni ya agak-agaknya ni? Jom kita buka.
Macam mana nak dapatkan barang-barang menghasilkan batik ni, cikgu? Okey. Sementara Cikgu Hisham dan Nisa siapkan warna untuk mewarna batik cantik kita, Baik. Cikgu akan terangkan kita boleh membeli secara online set batik ni. Tapi dekat sekolah, guru pendidikan seni akan menyediakan bahan-bahan yang telah disimpan di bilik seni. Okey, tetapi sekarang PDPR telah dilaksanakan. Jadi betul. kalau dekat rumah kita tak ada canting, kita tak ada lilin pandan, ada bahan-bahan gantian yang boleh kita gunakan. Tetapi bahan apa bahan-bahan tu? gantian tu kita akan belajar selepas ini. Sekarang ni Baik. Cikgu Hisham akan tunjuk cara mewarna motif yang terdapat pada kain tadi. Baik, saya dah pilih warna-warna yang saya suka. Wow. Saya dah letakkan dalam palet saya. Kemudian apa yang saya boleh gunakan untuk mewarna corak rupa batik saya ni, cikgu? Kita mesti menggunakan berus. Berus. Kita Baik. Okey, terima kasih, cikgu. sama. Okey, mari kita mewarna. Mari. Okey. Boleh tak saya nak Cikgu tengok dulu, Hisham. Cikgu Hisham? Okey, dan Cikgu dan Nisa boleh celupkan berus ke dalam warna. Okey, sambil tu Cikgu tunjuklah ni hasil yang telah dihasilkan oleh Cikgu Hisham menggunakan warna-warna yang menarik. Okey, Baik. sapu warna yang pertama di bahagian yang dikehendaki. Okey, warna tidak boleh terlalu pekat. Okey, kita Campurkan tengok. air sikit. Cikgu Hisham sapu warna dan Kak Nisa sapu Saya warna. dah mula. Okey, kalau kita nampak Cikgu Hisham pegang pemidang tadi. Kak Nisa pun pegang pemidang. Seelok-eloknya kita letak mendatar kerana mengelakkan warna mengalir, kan? Tapi untuk hari ini kita perlu pegang macam ni supaya sebab nak murid tunjuk kat dekat rumah murid-murid. nampak. Okey, warna perlu cair. Warna perlu cair supaya dapat terpisah antara rupa-rupa yang kita sedang warnakan. Baik. Okey, Cikgu Hisham pilih warna merah. Merah. Warna kegemaran cikgu warna merah. Warna kegemaran Cikgu Wow. Hisham. Okey, Kak Nisa pilih warna apa? Saya pilih warna kegemaran saya juga, cikgu. Kuning. Warna apa tu? Warna kuning. Wow, kalau kita tengok Kak Nisa dengan Cikgu Hisham berhati-hati dalam mewarna Warna. batik. Kenapa? Untuk menghasilkan karya yang menarik, kita perlu berhati-hati, fokus kan? Supaya hasil kita nanti akan menjadi kemas dan lebih cantik. Betul. Okey. Sekarang ni Cikgu nak Kak Nisa dengan Cikgu Hisham cuba warna lain. Boleh tukar berus ataupun boleh campurkan warna. Dekat sini cikgu nampak tak ada warna hijau lah. Macam mana kita nak hasilkan warna hijau? Macam mana, cikgu? Tak Cikgu cukup Hisham ni. akan tunjukkan. Okey, bagaimana nak buat warna hijau? Kita perlukan dua warna asas iaitu warna kuning dan warna biru. Bila kita campur dua warna tu akan terhasillah warna hijau. Okey, cikgu buat contoh Baik. Cikgu Okey, tunjukkan pada Cikgu saya Hisham macam akan mana. tunjukkan pada Warna murid-murid di biru. rumah cara menghasilkan warna hijau. Okey, mana warna biru Cikgu Hisham? Ini warna biru. Okey, warna kuning. Ini warna kuning. Okey, jom kita campur. Okey, kita campur dua. Okey. Kita letak kuning dulu Maknanya kalau warna yang kita tak ada pun kita boleh hasilkan. Dengan menggunakan warna primer Baik. untuk hasilkan warna sekunda. Okey, kita nak. Okey, Cikgu Hisham dah titiskan warna kuning. Kemudian kita ambil warna biru, titiskan ke dalam. Titiskan. Kemudian kita Campur saja. Campur, dapatlah warna hijau. Sementara tu Cikgu nampak Kak Nisa sangat teliti buat kerja. Fokus. Itulah nilai murni yang perlu diterapkan dalam kelas, iaitu semasa menghasilkan karya. Okey, Cikgu Hisham. Wah, cikgu Okey. boleh tak tunjukkan murid-murid di rumah? Dah jadilah warna Cuba hijau. Cikgu warna. sapukan warna hijau tu sapu, pada motif Cikgu. Okey, Kita tengok tadi. Apa yang jadi? Kita tengok macam jadi mana warna apa, daun? eh? Sini daun. Wow. Jadi warna hijau. Dah dapat warna hijau. Kalau kita nak warna jingga, macam mana nak campur? Macam mana nak warna jingga, jingga. cikgu? Mungkin saya perlukan sedikit warna jingga lah untuk ikan saya. Betul. Alah, Cikgu Siti tak tahulah Tak tahu Cikgu juga. Syah macam Okey, mana. Bagi cikgu yang jawab. Baik. Untuk warna jingga, macam mana kita nak hasilkan warna jingga ialah kita campurkan dua warna asas juga. Ya, Yang pertama warna merah, merah. yang kedua warna kuning. Oh, saya ada warna kuning. Adakah Saya ini warna warna merah. merah? Yang ni? Ya. Jadi kita akan campurkan Campurkan. kedua warna ini. Ya. Jom. Saya akan Okey, tunjukkan kepada kita murid-murid di tengok rumah. Kak Nisa membuat penerokaan warna. Okey, Kak Ya. Nisa titiskan warna apa tu Kak Nisa? Warna kuning. Warna kuning. Okey, Kita titis.
Okey, 1, 2, 3. Okey, bagus. Kak Nisa kira kuantiti titisan dia. Jadi warna merah pun kita titis 3 juga. 3 kali. Baik. Okey, 1, 1, 2, 3. Okey, kemudian kita guna berus untuk campurkan, untuk larutkan. Okey, kacau. Dah siap. Cuba Kak Nisa sapu pada motif ikan Kak Nisa dan tunjuk pada murid di rumah. Kak Nisa akan sapukan sedikit di sini untuk mewujudkan tona warna. Wah, Kak Nisa pandainya menggunakan bahasa seni iaitu tona warna. Betul ya, Cikgu? Betul. Kak Nisa baru baca dalam buku tadi. Hebatlah. Sebelum belajar, baca dulu sendiri kat rumah. Baik. Okey. Kalau murid tidak tahu beberapa istilah yang disebut oleh Kak Nisa, kita boleh buat carian di Google. Kan? Betul. Baik. Wah, Kak Nisa rasa nak betul-betul fokus menghasilkan supaya cantik dan boleh letak di bilik. Jadi sementara kita nak mewarna murid-murid di rumah, kita akan bertindak seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di slot tahap 1 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa K. Kita ada Cikgu Hisham dan Cikgu Siti. Tadi kita dah belajar bagaimana nak mewarna batik. Yang di tangan Nisa ni kita ada rupa ikan. Betul. Ya, dan sekarang kita nak pergi kepada aktiviti yang seterusnya. Betul. Wah, nampaknya Cikgu Siti dah bersedia, Cikgu Hisham dah bersedia. Apa yang kita nak lakukan bersama-sama ni, Cikgu? Okey, Nisa, Cikgu akan terangkan pada murid di rumah untuk menghasilkan batik sekiranya tiada lilin. Atau pencanting. Baik. Okey, kalau dekat rumah kita tak ada pencanting ataupun lilin. Betul, Jadi Cikgu. kita boleh menggunakan bahan gantian seperti lilin dan krayon. Boleh tak Cikgu Hisham angkat lilin? Ini adalah contoh lilin yang ada dekat rumah dan Kak Nisa angkat krayon dan tunjukkan pada murid di rumah. Saya ada krayon. Kak Nisa, boleh tak bagi tahu dekat murid di rumah kita guna krayon sama tak fungsinya seperti lilin? Saya rasa sama sebab kalau tak silap Nisa, krayon dihasilkan dari lilin juga. Betul, Cikgu? Ya, betul. Sifatnya sama seperti lilin. Ya. Jadi kita akan boleh menggunakan krayon dan lilin sebagai bahan gantian dalam menghasilkan batik. Okey, kita Cikgu. teruskan aktiviti. Okey. Boleh. Okey, Cikgu dah siapkan kertas yang macam ni. Okey, ni minta Cikgu Hisham dan Kak Nisa angkat dan paparkan kepada murid di rumah. Baik. Kenapa kita gunakan lukisan ni adalah untuk menghasilkan penerokaan. Kenapa kita perlu melakukan penerokaan adalah untuk mengenal pasti alat dan bahan yang paling baik ataupun yang terbaik sebelum menghasilkan karya. Okey, sekarang ni dekat Kak Nisa ada krayon, manakala dekat Cikgu Hisham ada sebatang lilin. Jadi cikgu nak minta Kak Nisa dan Cikgu Hisham ikut cikgu melakar motif daun. Iaitu flora. Dekat okey, ni petak cikgu, okey, kertas sama macam Cikgu Hisham dan Kak Nisa. Baik, Cikgu Siti. Okey, kita lakarkan terus. Kak Nisa terus lakar menggunakan krayon, manakala Cikgu Hisham terus melakarkan menggunakan lilin. Okey, kita hasilkan motif daun. Motif daun. Okey. Okey. Biasa ni kita biasa je dulu. Okey, daun. 2 helai daun. 2 helai Okey, 2 helai daun. 2 helai daun. Okey, dah. Dah siap. Okey, kemudian kejap sikit. cikgu nak Okey, dah siap. Kak Nisa ambil berus dan cuba sapukan warna pada motif yang telah dilakar tadi. Sekarang ni Cikgu di hadapan Hisham Kak pun Nisa sama. Ada beberapa warna. Dekat depan Cikgu Hisham dan Kak Nisa ada beberapa berus dan beberapa warna yang telah dibancuh. Jadi Kak Nisa dia membuat lakaran motif daun menggunakan krayon berwarna hijau. Jadi sesuai tak kita gunakan warna hijau? Kurang sesuai sebabnya tidak akan timbul warna tersebut. Jadi kita pilih warna yang kontra dengan warna hijau. Baik, saya nak cuba pilih Kak Nisa warna cuba. Warna merah boleh, Cikgu? Okey, boleh. Sambil tu jom. Cikgu Hisham pun warna motif yang telah dilakarkan oleh Cikgu Hisham sebentar tadi. Kita tengok biru apa yang berlaku. Wah. Okey, Cikgu Hisham menggunakan warna biru. Macam ni. Cuba sapu. Okey, Kak Nisa, sapu
sapu warna. Okey. Sapu Cikgu semua Hisham macam ni? sapu semua. Oh, sapu semua. Semua Oh, macam baik, tu. baik. Sebab kita nak tunjuk dekat murid dekat rumah kesan menggunakan krayon dan lilin. Baik. Oh, Okey, kita tengok. Okey, apa yang berlaku ya Cikgu Hisham apabila kita warna pada lakaran kita tadi? Bila kita sapu warna ni, Cikgu Siti, terus nampak Lakaran Lakaran tersebut. tersebut. Tapi warna tu tak masuk tak masuk dekat lilin tu. Oh, maksudnya dia terhalang lah. Dia terhalang. Tengok hasil karya Kak Nisa. Warna merah dan warna hijau, warna kontra. Lakaran tersebut akan menghalang warna melekat pada lakaran. Ya. Okey, jadi faham tak apa yang dikatakan teknik resis dalam batik tu? Faham, cikgu? Faham. Okey, Oh. bagus. Oh, alah. Okey. Nampaknya krayon ini menghalang warna tapi di sekelilingnya ada warna. Ya, maksudnya bahagian yang kita buat lakaran menggunakan krayon atau lilin tidak akan melekat Warna warna padanya. tersebut. Ya, baik. Okey. Okey, selesai satu penerokaan. Baik. Okey, seterusnya kita nak cuba menghasilkan penerokaan warna krayon yang berbeza. Okey, Kak Nisa Baik. ambil krayon lain pula. Okey, Saya Cikgu Hisham pilih- cuba ambil krayon kuning, Kak Nisa cuba krayon putih. Putih. Ah. Okey. Saya cuba warna putih. Sudah ada krayon berwarna putih. Kuning. Okey, laka seterusnya kita nak laka motif geometri. Buat bulat. Bulat. Rupa bulat. Bulat. Rupa Bulat kecil, bulat besar. Berapa bulatan tu, Cikgu Siti? Satu bulat besar, dua bulat kecil. Okey. Baik. Okey. Saya tak nampak lah lukisan saya sebab saya menggunakan krayon warna putih di Ah. atas kertas berwarna putih. Kak Nisa cakap dia laka tapi tak nampak. Tapi macam mana kita nak bagi nampak? Kita kena Cuba warna. sapu warna. Cuba sapu warna. Jom kita nak sapu warna. Tadi Kak Nisa dah gunakan krayon berwarna putih lah murid-murid di rumah. Sama macam lilin lah, tak Sama nampak. macam lilin, ya. Okey, jom kita nak warnakan. Betul. Bahagian ini pula. Saya nak Okey, manakala Cikgu Hisham membuat lakaran motif geometrik menggunakan krayon warna kuning. Jadi kita tengok penerokaan kita untuk dapatkan hasil macam mana hasil yang kita dapat. Okey? Warna merah lah. Saya guna warna hijau lah, cikgu. Kak Nisa guna warna hijau. Baik. Sapu semua kawasan. Sapu semua. Macam tadi juga, Macam tadi juga. Okey. Semua. Oh, wow. Bila sampai dekat bahagian yang dilakar, warna tak sentuh pun bahagian tu kan? Ya, betul lah, Cikgu. Macam magic pula. Magic. Ajaibnya. Timbul dah lukisan saya tadi bagus. yang Kak Nisa tak nampak tadi. Okey, dah berhenti. Sekarang special. Baik. Untuk kotak yang seterusnya. Cikgu nak Kak Nisa guna krayon yang sama. Baik. Cikgu Hisham Okey. guna tulis nama sendiri. Tulis Tulis nama. Okey. Tulis Jom murid-murid di nama rumah. sendiri. Tulis nama. Alah, tapi Cikgu Siti tak boleh mewarna. Tak aci lah Mesti nak tengok buat je juga. tau. Tak apa, nanti Cikgu Siti boleh buat di rumah. Okey, kita tengok cantik tak hasil yang Saya dah tulis yang dibuat nama oleh saya. Kak Nisa dan Cikgu Hisham. Saya akan bersihkan berus saya. Betul, kita kena bersihkan berus supaya warna tidak bercampur. Okey, kita tengok Kak Nisa hasilkan. Okey, siapakah warna Kak Nisa? Baik, saya nak pilih Hijau warna pula. kegemaran saya. Sebab ini kan nama Okey, Nisa. kita nak tengok huruf apa yang timbul yang pertama. Okey. Huruf apa Huruf. N. Okey, Cikgu Hisham. Nak tengok? Wow, cantiknya. Alamak. Okey. Dah dapat dah, bagus. Okey, dah tamatlah hasil penerokaan kita. Sekarang kita nak teruskan langkah seterusnya iaitu kita nak hasilkan karya. Okey, Cikgu nak. Jom. Kak Nisa dengan Cikgu Hisham Baik. angkat kertas kecil. Okey, kita nak buat lakaran rupa rama-rama. Rupa Rupa rama-rama. Rupa rama-rama tu flora ke fauna? Fauna, cikgu. Wah, hebat. Okey, jom kita buat sama-sama Jom, murid-murid di Okey. rumah. Okey, ikut cikgu. Baik. Okey, yang pertama buat bulat kecil. Bulat kecil. Kami Kita nak lukis. Lupa cikgu menggunakan pen penanda manakala Cikgu Hisham dan Kak Nisa akan menggunakan pensel untuk menghasilkan pensel lakaran. dulu. Okey. Kak Nisa guna pensel, Cikgu Hisham guna krayon. Krayon terus, Ya, Cikgu Hisham. Kenapa cikgu bezakan di mana murid
yang baru nak belajar, kita buat lakaran dulu menggunakan pensel. Manakala Cikgu Hisham, cikgu bagi guna lilin atau krayon untuk membuat lakaran. Okey, Cikgu Hisham boleh pilih nak guna krayon ke lilin, Cikgu Hisham? Saya nak guna krayon lah. Kenapa Cikgu Hisham pilih krayon? Saya rasa kalau guna krayon, kesan dia lagi kemas, rasa lagi cantik dan menarik. Cikgu Hisham dapat membuat rumusan tersebut adalah kerana berdasarkan penerokaan sebentar tadi. Jadi pentingnya penerokaan tersebut. Okey, jom. Okey. Saya lukis. Okey, buat bulat. Bulat, kecil. Okey, lepas tu bulat besar. Bulat besar. Okey. Lepas tu macam ni. Oh, ni badan dia ya, cikgu. Okey. Okey. Okey, tadi cikgu cakap prinsip rekaan keseimbangan. Keseimbangan. Kalau rama-rama mesti seimbang, betul tak? Ya, betul, cikgu. Okey, jadi kita akan lukis sayap yang pertama. Sayap yang pertama. Baik. Okey, sayap pertama dan kedua mesti sama besar, Sama besar. rupa dia. Kalau tak, dia tak boleh terbang, cikgu. Nanti betul, kalau haiwan yang sebenar kalau tak seimbang, dia tak boleh terbang dengan baik. Akan sengit ke sebelah. Okey, dah siap? Dah. Okey, kita tambah sayap yang dekat bawah. Tambah sayap di bawah. Saya rasakan saya lukis anak rama-rama sebab rama-rama saya comel je Okey, kecil. cuba Kak Nisa dengan Cikgu Hisham tunjuk pada murid-murid di rumah. Alah, tak nampak Okey, sebab Nisa lupa menggunakan lah. pensel. Dia punya sesungut. Baik. Okey. Sesungut. Okey. Dekat badan rama-rama ada corak kan? Betul, cikgu. Okey, kita nak tambah bulat kat bawah ni. Bulat kat bawah. Okey. Lepas tu kita buat macam ni. Buat garis kan. Okey, kita hasilkan lakaran motif fauna iaitu rupa rama-rama. Baik. Lepas tu kita buat macam ni. Tambah lagi garisan. Dekat sayap dia, saya nampak ada juga rupa geometri. Kan, cikgu? Ya, Siti? betul. Sebab ada bulat-bulat tu Ya. kan. Okey. Okey, dekat badan dia pun kita tambah lagi. Jadilah rama-rama. Okey. Okey, cuba Kak Nisa dan Cikgu Hisham angkat. Okey, Kak Nisa punya. Ya. Kak Nisa menghasilkan lakaran menggunakan pensel. Ya. Manakala Cikgu Hisham menghasilkan lakaran terus menggunakan krayon. Okey, sekarang Kak Nisa setelah menghasilkan lakaran menggunakan pensel, Kak Nisa perlu membuat lakaran semula menggunakan krayon. Manakala Cikgu Hisham dah tak perlu dah. Okey, Cikgu Hisham boleh teruskan dengan mewarna. Yeay. Alah, lambatlah Nisa. Tak apa, itu adalah proses. Baik. Nisa akan ikut gunakan krayon. Ya, betul. Kita nak Sambil buat tu karya. kita tengok Cikgu Hisham mewarna. Okey, sambil-sambil tu cikgu nak sambung. Okey, kita boleh tambah motif daun iaitu motif flora. Baik, saya Okey. dah ikut. Kak Nisa boleh tambah motif daun-daun dekat tepi ni. Baik. Nisa nak siapkan rama-rama Nisa. Gunakan krayon. Barulah boleh kawan dengan rama-rama yang Cikgu Hisham lukis. Ya, betul. Ingat, rama-rama mesti kena seimbang. Jadi prinsip rekaan yang kita dah belajar ialah keseimbangan. Wah, Boleh tak? Kak Nisa dah siap dah lakaran menggunakan krayon. Sekarang Kak Nisa, Kak Nisa boleh tolong cikgu? Boleh. Kak Nisa ambil krayon warna yang berbeza. Baik. Okey, Kak Nisa tambah motif daun iaitu motif flora. Motif flora. Baik, saya nak gunakan Putih. Boleh, krayon boleh, putih. boleh. Boleh, cikgu, ya? Boleh. Kak Nisa dia ada tambah motif flora. Manakala Cikgu Hisham tak ada tambah. Dia terpulang pada kita. Okey, hari ini cikgu mengajar asas sahaja. Boleh. Untuk dapatkan maklumat lanjut, murid boleh membuat carian di pelantar pembelajaran. Baik, saya dah siap lukis. Saya nak warna juga, cikgu. Boleh, boleh. Saya dah boleh warna Teruskan. dah. Okey. Okey, guna warna mengikut pilihan. Baik. Yang ada kat depan tu warna merah, warna hijau, warna kuning. Okey, kalau cikgu tengok Kak Nisa dan Cikgu Hisham sangat berhati-hati dan tekun dalam menghasilkan karya. Okey. Kena sabar tau. Kalau tak sabar, nanti hasil tak cantik. Betul. Betul tu. Lagi satu, kita kena pastikan kawasan kita hasilkan karya perlu sentiasa kemas dan
bersih. Okey. Kita boleh campurkan warna mengikut kreativiti. Tadi kita dah buat penerokaan, sekarang kita boleh aplikasikan apa yang telah diteroka dalam karya kita. Baik, saya nak tambah lagi lah warna, Boleh, cikgu. boleh. Sambil tu cikgu akan terangkan bahasa seni, iaitu Baik. warna. Cikgu ulanglah balik sambil tu boleh. Okey, rupa. Rupa apa? Rupa rama-rama. Rupa rama-rama. Warna. Warna apa? Warna yang kita gunalah. Macam Kak Nisa sekarang tengah guna warna hijau. Manakala Cikgu Hisham sedang menggunakan warna merah. Saya nak tambah Okey. Seterusnya ialah keseimbangan. Keseimbangan pula ialah yang terdapat pada rupa rama-rama. Wah. Tapi cikgu ada cakap tadi Garangnya tentang rama-rama saya. tak apa. Begitu kreativiti awak. Okey, seterusnya ialah kesatuan. Apa tu kesatuan? Apa tu, cikgu? Kesatuan tu ialah apabila kita menggabungkan pelbagai motif untuk mendapatkan satu tema. Macam Kak Nisa, dia hasilkan motif rama-rama. Tetapi di keliling rama-rama tu ada daun-daun. Itulah kesatuan tema Kak Nisa. Baik. Oh, garangnya rama-rama saya. Warna merah saya rasakan. Kesilapan yang saya lakukan, saya perlu gunakan warna kontra supaya rama-rama saya lebih jelas kelihatan. Betul tak, cikgu? Betul. Alamak. Tak apa Kak Nisa, sebab bila kita kali pertama buat, biasalah jika ada kesalahan. Maksudnya kita perlu praktis, berlatih supaya kita tahu di mana perlu kita perbaiki. Baiklah. Okey, Cikgu kita dah tengok. siap. Wow, 1, 2, 3. Wow, cantiknya. Sekarang Okey, ni, cikgu pegang yang karya yang menggunakan canting. Baik. Manakala Kak Nisa dan Cikgu Hisham pegang karya yang menggunakan bahan gantian, Bahan iaitu gantian. krayon atau lilin. Lilin. Cikgu menggunakan lilin panas tadi. Ya. Okey, nampak tak hasil yang kita perolehi sama, cuma yang berbeza adalah alat dan bahan. Wah, nampaknya murid-murid di rumah ada yang dah mencari krayon, ada yang dah mencari warna air dan juga kertas lukisan untuk lakukan aktiviti ini bersama-sama. Kita nak berhenti seketika, jangan ke mana-mana. Kak Nisa nak jumpa murid-murid semua selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah murid-murid? Antara contoh motif organik adalah seperti motif ayam, motif bunga buluh, motif bunga gerak nasi, motif bunga orkid dan motif daun sirih. Kembali menonton Didik TV KPM di slot tahap 1 bersama saya Nisa K, Cikgu Hisham dari SK Taman Melati KL dan juga Cikgu Siti Nur Fatihah dari SK Sultan Hisamuddin Alam Shah Kuala Lumpur. Hari ini macam-macam dah kita belajar kan, Cikgu? Betul. Kita belajar berkenaan dengan batik Batik. bagi mata pelajaran pendidikan seni Visual. visual. Wah, seronoklah. Walaupun batik Nisa belum siap, tapi Nisa tak sabar nak lengkapkan warna batik ini di rumah nanti, Cikgu. Bagus. Sebenarnya kalau kita tak sempat, kita boleh teruskan. Jangan sesekali mengalah sebelum kita menghasilkan karya yang siap. Betul tu, Cikgu kan. Sebenarnya kita ni dalam pada aktiviti-aktiviti, kita dah pun tiba di penghujung kelas lah, Cikgu. Alah, Cepatnya. cepatnya. Betul, seronok kan buat aktiviti ni. Betul-betul. Sedikit kata-kata akhir atau kesimpulan atau sesi apresiasi seni dengan cikgu-cikgu. Silakan, Cikgu. Okey, Cik Kak Nisa dan Cikgu Hisham, kita akan membuat apresiasi. Okey, Cikgu akan tanya Kak Nisa. Baik. Okey, Kak Nisa, Cikgu nak Kak Nisa membuat apresiasi terhadap rupa. Rupa apa yang Kak Nisa telah hasilkan? Nisa, pada tangan Nisa ni adalah batik yang kita ada rupa ikan. Itu rupa fauna. Betul. Rupa ikan tu flora ke fauna? Fauna, Cikgu. Bagus. Ikan Cikgu ni kan, bagi Cikgu, bintang saya selalu 3 bintang. nampak dekat dalam laut. Betul. Bagus. Cikgu bagi markah bintang penuh 5. 5 bintang. Yeay. Okey, sekarang Cikgu nak buat apresiasi bersama Cikgu Hisham pula. Okey, Cikgu Hisham. Warna apa yang kita gunakan? Okey, dekat karya yang Cikgu Hisham buat ni, Cikgu gunakan warna merah, warna biru, kemudian warna hijau dan warna
jingga. Oh, okey. Cikgu Warna- Hisham, warna biru, warna merah, manakala lilin krayon tu warna kuning, itu warna asas kan Cikgu Hisham? Warna asas. Kalau warna hijau tu warna apa? Warna sekunder, Warna betul? sekunder, campuran Wah. daripada dua warna asas iaitu kuning dan biru. dan Okey, biru. okey kita nak tanya Kak Nisa. Ya. Okey, Kak Nisa tengok hasil karya yang telah dihasilkan. Baik. Okey, prinsip rekaan keseimbangan ada pada rupa apa? Rupa rama-rama pada sayapnya cikgu sebab seimbang kiri dan kanan. Hebat, bagus. Cikgu nak terangkan Ya. kesatuan. Kenapa ada prinsip kesatuan dalam karya kita di mana kita mempelbagaikan motif-motif atau rupa daun dan rama-rama Baik. untuk tema seperti di dalam hutan, rama-rama berterbangan di atas daun. Alam semula jadi, kan, Ya, cikgu? alam semula jadi. Betul tu. Okey, Wah, tahniah. seronoknya hari ini. Saya harapkan murid-murid di rumah semua dapat melakukan aktiviti yang telah kita sama-sama pelajari hari ini di rumah kerana saya pasti bahan-bahannya mudah untuk didapati seperti kertas lukisan. Betul. Kita boleh gunakan lilin Atau ataupun krayon. dan kita gunakan warna Warna air. Baiklah, secara keseluruhannya apa yang telah kita sama-sama pelajari setakat hari ini, sedikit rumusan dari Cikgu Hisham atau Cikgu Siti. Silakan Cikgu. Okey, cikgu nak pesan kat murid di rumah, sekiranya tidak dapat menyiapkan karya pada masa yang macam Kak Nisa belum siap, tapi kita boleh sambung karya kita, okey? Jika dah siap, kita boleh bingkaikan untuk dijadikan hiasan dinding ataupun hiasan-hiasan di tempat-tempat tertentu. Okey, selain itu boleh kalau kita dah semakin mahir, kita boleh hasilkan karya yang lebih menarik. Dan Cikgu Hisham, selaras dengan program Perkasaku, kita boleh dapatkan bahan-bahan dekat mana Cikgu Hisham? Murid-murid nak dapatkan. Murid-murid boleh dapatkan bahan di portal Delima Sumberku. Oh, jadi semua maklumat berkaitan dengan tajuk yang kita pelajari ataupun tajuk-tajuk lain boleh didapati di Sumberku. Betul. Sumberku. Wah, Jadi murid-murid di okey. rumah dengan bantuan ibu dan bapa boleh pergi ke pautan yang tertera di kaca TV. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Hisham, Cikgu Siti. Hari ini Nisa seronok sangat belajar mengenai batik, mengenai warna, rupa, keseimbangan dan kesatuan dalam mata pelajaran pendidikan seni visual. Terima kasih murid-murid yang menonton. Teruskan menonton saluran Didik TV KPM. Kita akhiri episod kali ini dengan satu persembahan istimewa. Cikgu Siti dan Cikgu Hisham nak nyanyi. Jadi jom kita nyanyi bersama-sama. Jumpa Jom. lagi. Jom semua. Ewa. Goyangkan badan murid-murid di rumah. Dua darah duduk di tepi sungai, duduk menjemur, hai batiklah biru. Ewa. Dua darah duduk di tepi sungai, duduk menjemur, hai batiklah biru. Cantik warna, hai coraknya berbagai. Sukar dipilih yang manalah satu. Cantik warna, hai coraknya berbagai, sukar dipilih yang manalah satu. Satu ya. Dua-dua cantik lah. Sini. Nak semua lah. Jadi. Okey. Silakan turun lagi. Yang itu. Yang itu. Saya nak yang ini. Saya nak yang ini. Boleh? Boleh. Lagi sekali cikgu. Jom kita nyanyi sama-sama. Duduk menjemur, hai batiklah biru. Dua darah duduk di tepi sungai, duduk menjemur, hai batiklah biru. Cantik warna, hai coraknya. Didik TV KPM